Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat tahun baru. Okay, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam tutorial yang ke-6. Di mana tutorial yang ke-6 kita akan buat transaction bank statement sepanjang bulan 1 sampai bulan Mac. Okay, because kat team tak banyak transaction, so sampai bulan Mac lah. Okay, kita buat sampai one page. Okay, alright, sebelum tu kita recap dulu. Kita recap dulu apa yang kita dah buat sebelum ini. Kalau you all tengok dekat YouTube, okay, kat team ada buat tu hari tutorial 5 kan. Ni adalah how to record opening balance. Maknanya setiap kali kita permulaan transaction kita buat permulaan kita lah, maknanya kata tutup buku lama dan kita buka buku baru. Transaction pertama yang kita akan buat adalah opening balance. Okay, so jadi ini adalah transaction yang kita nak buat ni adalah transaction tahun 2020. Maknanya Januari sampailah Disember. Okay, so tengok step by step macam mana kat team buat record keeping buku account kat team lah. Okay, keropok lekor abang dekat sini Okay, so kita dah siap dah transaction opening balance ni. So kita buat transaction yang pertama. So kat team suka buat untuk permulaan, kalau kat team buat account, pertama sekali kat team suka buka ambil bank statement dulu. Okay, bank statement ni memang penting lah. Maknanya adalah satu dokumen evidence transaction yang keluar masuk untuk perniagaan apa-apa pun. Okay, so perniagaan kita okay, tengok kat sini 31 Disember 2019. Perniagaan kat team tutup pada 31 Disember 2019. Balance forward bank account adalah sebanyak €916.62. So kita tengok sama tak 916.62. Kita tengok dekat bank statement ni, bank statement baki bank kat sini, transaction yang itu hari kita buat opening balance 916.62. So sama. Okay, so itu yang kita nak tengok. Okay, and then kat sini kita tengok dekat dekat apa nama ni, penyata balance sheet. Dekat sini bank current asset kita ada 916.62 pun betul. And then okay, itu dia. Maknanya setelah selesai. Okay, so sekarang kita nak buat bank statement dulu. Okay, so kita tengok profit and filing. Kat mana yang kat team buka hari ni? Okay, buka filing apa ni PV, paid by bank. Maknanya apa yang kita bayar by bank, maknanya apa kita bayar transaction kita, expenses kita melalui bank, kita akan simpan dokumen dia payment voucher. Okay, so contoh payment voucher macam ni lah. Okay, ini payment voucher kita. Okay, ini kalau tengok record tutorial yang terdahulu, you all can see that payment voucher tu macam mana. Okay, so then kita start. Alright, so tanpa buang masa, kita terus go with first transaction. Okay, kita tengok bank statement. Kita pegang bank statement kita. Okay, bank statement pertama adalah 2 Januari 2020 online Belfast. Okay, 45.80. So 45.80. Okay, suka kat team ambil sama macam transaction dekat bank supaya kita senang tahu dan senang ingat. Okay, so jadi transaction dia macam kat team katalah kita tengok, kita pegang account bank maksudnya kita ingat dekat account bank kita. Account bank kita adalah duit keluar duit keluar sebanyak ni, nampak tak out. Okay, keluar kredit 45.80. Okay, keluar dia 45.80. Okay, apa yang keluar ni? Okay, ini kat team tahu sebab apa, memang kita punya, semua orang tahu business owner semua tahu apa transaction dibuat. Dia keluar, dia bayar apa, dia tahu kan. So yang ni kat team bayar dekat ni lah, donation lah dipanggil apa. Okay, tak ada kat sini kategori donation kan. Okay, dia expenses and then tak ada kategori donation. Kat team insert dekat sini, kat team letak kat sini nak tulis infak kan, orang tak faham pula kat sini kan, kita tulis apa ni, charitable ke, charity ke, donation ataupun slash donation lah. Kat team nak infak dekat one of the masjid dekat Belfast. Donation okay.
masjid kat Belfast untuk bayar dia punya maintenance lah bulan-bulan. So Kak Tim ambil based on berapa persen daripada sale Kak Tim tu, Kak Tim bayar bulan-bulan dekat situ lah. Okay, always remember, bila kita tambah je insert satu benda, tolong tarik drag je. Maksudnya klik kat sini, nampak tak ada tambah macam tambah tu, tarik dia ke sana supaya dia ikut sekali dia punya dia punya total. Okay, okay, and then next transaction ni dah settle 2,000 bulan ni settle Okay, kalau nak check boleh tengok balance dia 870.82, betul tak? Balance bank 870.82. So betul lah, maknanya kita punya masih on track. Okay, next adalah 6 Januari 2020. Okay, 6 Januari 2020. Apa nama tadi? Nur Nasib 97. Okay, okay, so bila ni masuk dekat masuk, maksudnya debit 97 euro. Okay, so apa benda yang masuk ni kan? Okay, ni debit in, maksudnya duit masuk 97 euro. So ini adalah pembayaran daripada ejen Kak Tim lah. Dia beli keropok leko. Okay, so bila dia beli, maksudnya masuklah positif kan. So jadi dia adalah sale. Okay, sale sini. So keropok leko Okay, so sale dia 97. So Kak Tim buat macam tu. Okay, basically dia ada invoice lah. Kak Tim keluarkan invoice. So Kak Tim tak sempat nak tunjukkan semua invoice tu. So jadi Kak Tim nak bagi tahu, maknanya if you all ada supporting documents untuk sale ni, je letaklah invoice ke receipt ke apa-apalah. Kalau tak ada, jangan panik, it's okay, just tulis je sale kita banyak tu sebab dah masuk dekat account bank. Sasa itu sale kan. So jadi auditor dia tak banyak sangat soal benda yang masuk sebenarnya. Yang dia banyak soal ialah benda yang keluar. So jadi jangan panik. Alamak tak ada receipt, alamak tak ada receipt alamak tak ada invoice, alamak tak ada whatever. Yalah, maksudnya receipt dikeluarkan. It's okay. Untuk mula-mula ni semua benda okay. Maksudnya jangan risau sebab you akan buat improvement. You akan buat penambahbaikan every day. Okay, every year lah. Kalau tak every day pun. Okay, so yang ni Kak Tim ada invoice je, tapi Kak Tim tak tulis lagi. Kak Tim tak ingat nombor berapa. Nanti Kak Tim record sendirilah kat sini. Okay, Kak Tim tulis dulu XXX. Okay, and then next adalah 20 Januari 2020. 20 dah. Okay, 20 Januari 2020. Okay. Okay, yang ni okay, kenapa yang ni ada invoice, yang ni tak ada invoice? Sebab yang ini dia agent dan dibayar kemudian. So maknanya dia ambil barang dulu, nanti dah tempoh sebulan macam tu lah. Kak Tim bagi masa dah 30 hari gitu. So kemudian dibayar. So jadi Kak Tim keluarkan invoice lah. Okay, sebab takut terlupa. Tapi yang orang ni, dia bayar terus. So dia masukkan account bank, dia bayar dulu, lepas tu baru Kak Tim bagi dia barang. Maknanya baru bagi dia kopok leko. Okay, so jadi Kak Tim masukkan account bank 10 euro dan Kak Tim pergi dekat sales. Okay, sale sebanyak 10 euro. Aduh, mak salah, lupa lah, minus. Dah. Ni pun minus 7. Okay. Sebab kalau tidak, dia kat sini akan ada baki. Alright, so sebab kat sini positif kan, kat sana mesti negatif. Ingat tak Kak Tim ajar kan? Okay. And then next transaction ialah, okay, yang ni pada hari yang sama, Nur Fariha, tarikh yang sama. Okay, berapa tadi keluar? 50 euro out kan?
minus 50. Yang ini adalah salary. Okey. Sini negatif, sini mesti positif. Okey? Senang je dia punya tu. Transaction dia. Sebab keluar bank, masuk dekat tempat salary. Okey. Ini kat apa ni? Lagi apa lagi? Alright. Okey, 21 hari bulan ni. Okey, yang ni 21 Januari. Ada 2 transaction, kita satukan je lah. Nak buat asing boleh. Yang ni macam charges lah. Dia macam kita letakkan dia charges. Sebab kadang-kadang pertukaran bank account apa semua kan. Yang ni. Okey, so jadi 9.98 mak campur dulu. Mana tadi? Okey, 0.19 campur 9.38 9.57. Siapa dah pegang ni? 9.57 tolak 9.57. Dan dia adalah bank charges. Macam tu lah, charges. Bank charges ke whatever charges lah, dia adalah expenses juga 9.57. Okay. Okay, remember untuk tarik setiap kali kita tambah satu transaction. Okay. And then go back here. Then okay, yang ni 21 Januari juga. Yang ni Kak Tim buat daripada sini sampai sini. Okay, transaction ni 5 euro, 20 euro, 10 euro, 5 euro ni Kak Tim buat pembayaran ni dalam satu PV. Okay, PV, iaitu PV 040.2. Evidence dia, maknanya supporting document Kak Tim bayar ni 5 euro, 20 euro, 10 euro, 5 euro ni Kak Tim letak dalam satu transaction, satu PV, payment voucher, iaitu payment voucher 040. Sekejap mana payment voucher ni. Okey, ni besar sangat. Okey, yang ni Kak Tim bayar. Okay, total dia betul tak? 40 euro. Oops. 5, 20, 30, 40 kan? 40 euro ni Kak Tim bayar apa tau? Kak Tim bayar kontes. Kak Tim buat kontes. Kak Tim bayar dekat seseorang. Dekat seseorang. Pemenang lah, pemenang. So jadi kontes tu depa dapat jawab betul untuk marketing lah ni. So jadi apa tu depa dapat duit mengikut pada apa tu, nombor lah, 1, nombor 2, nombor 3, semua tu kan. So jadi boleh satukan sebab kita buat PV pun satu transaction. Okay, tapi kita kena ingat lah kan, tulis 22 Januari. Ataupun nak buat satu-satu pun boleh juga. Macam ni tau. Kalau kata nak buat satu-satu macam mana, nak buat segedebuk pun macam tu, macam mana nak buat segedebuk, biasalah tulis je lah 22 hari bulan. Kalau 1 2020. Okey, contest, buatlah, tulis contest, and then kita tulis kat sini PV 040 tadi kan, slash 2020. Okey, Kak Tim buat contest. Kategori others pun boleh sebab jarang-jarang berlaku kan. So jadi letak je lah others, ataupun buat je kolum baru kan. Buat, maknanya insert lagi satu kan. Tapi kalau tak nak insert pun tak apa juga, letak je kat others. Okay, yang penting kita faham dah apa tu, nanti dia boleh refer balik dekat PV tu kan. So minus 40. Okay, minus bank, masuklah dekat sini kan. Okay, so jadi 40. Ini kalau buat segedebuk satu sebab ni. Tapi kalau nak buat asing-asing macam tadilah, asing-asing macam ni, ada 2 transaction kan. Lepas tu 22 tadi. Sekejap, tak ingat 22 2 transaction, 21 2 transaction. Okey, so jadi yang ni okey, yang ni namanya
Nurfari. Okay. Silap. Syafiq. Wah. Okay, nampak tak ni? Okay, lepas tu transfer wise. Dokumen semua ada, memang dah ada simpan semua. Transfer wise. Ni sebenarnya ada nama orang tu, tapi kita bayar kod transfer wise, orang Malaysia. Transfer wise. And then transfer wise. So, jadi ini kalau based on satu-satu. Okay. So, jadi dia tolak berapa tadi? Tolak 5, tolak 20, 5, 20, 10. 5, 20, 10 Okay, so jadi 5, 20, 10, 5. Ini kalau nak buat satu-satu lah. So kita tulis in detail macam tu. Dan dekat tempat, oleh sebab supporting document ni sama kat tim 1 kan. So dia punya supporting document dia PV040220. Apa ni 2020 lah. Macam tu. Okay, kalau nak buat satu je, buat macam tadi lah, contest. So jadi details dia lebih mudah nak tengok, senang kan. Yang pentingnya satu dokumen. Dia dalam satu dokumen iaitu dokumen dia ni. Yang ni. Dalam satu dokumen kat tim stapler kan dia. Belakang dia dia dokumen siap ada tunjuk bukti conversation kita dengan winner-winner tu sekali. Ni ada sebenarnya ada banyak pages ni. Ada belakang tu ada lagi transaction kita bayar kat dia orang. Okay. So jadi macam tu lah. Okay. So jadi yang ni dah settle. So boleh pangkah. Alright, seterusnya tambah lagi dia punya row dia. Nak tambah senang je. Highlight dia macam ni. And then right click. Lepas tu tekan insert. So dia akan turun-turun ke bawah lagi. Okay. So lepas tu habis lah transaction PV0420. So sekarang transaction 29 Januari PV014120. Okay, 29 Januari kat sini 012020. Okay. Cuba tengok yang ni kat tim bayar online Fatimah pada akaun diri sendiri. Okay. Online Fatimah. Okay, PV 041/2020. Okay, bayar kat diri sendiri. Tapi bayar kenapa? Sebab okay, kes ni kita tengok kat mana. Alright, yang ni kat tim bayar Keropok Leka website. Okay. Ni total dia 500, ni semua 750. Tapi yang ni ada hosting lah, sebenarnya bayar 153. Dia punya invoice ni tak propose. Jadi total ni adalah 753 euro .59. Okay, 753 euro .59. Sekejap So ini adalah PV 0412020. Okay, kejap mana tadi 753 tolak 753.59. 753.59. Betul lah. Okay, so jadi ni bayar apa? Design logo, printing, packaging, rental semua tak ada. Okay, tak apa. Kita ambil je mana-mana satu yang masih belum guna. Yang ni lah. Ataupun nak tambah baru pun boleh. Sekejap. Tambah je lah. Okay, tambah. Sekejap. Tak nak delete. Pakai yang ni. Okay. Apa nama tadi? Website Website. Okay. Website 753.59. Betul tak? Always check kat ujung ni okay, lupa lah. Tadi kan kita ada add tadi kan. Tambah row kan. Oops. Sama juga. Ni pun kena drag. Always drag. Kalau tidak nanti you all akan miss, tak tahu dah betul ke tak betul kan you all buat kan. Okay, website.
And then selepas 29 hari bulan 1, okay, ni dah siap, dah check. Okay, pangkah. Okay, yang ni because Kak Tim nak ajar you all. So jadi you all tunjuklah satu-satu dekat dalam PC. Tapi korang akan ada file lah, file dokumen. Maksudnya yang ni kan, you all akan simpan semua dalam ni ikut numbers. Oh, lupa nak bagi tahu. Yang ni, tadi, okay, Kak Tim start ni Januari 2020 kan. Kak Tim start PV040/20. Okay, sebenarnya memang Kak Tim, last kali Kak Tim tengok PV tahun 2019, ending dia PV039. Okay, so jadi memang, nampak tak dia punya running dia tu. So jadi kat situ akan menunjukkan bahawa you all ni memang menjaga dokumen perniagaan dengan baik, secara proper. So kalau auditor tengok pun, so dia takkanlah marah. Maksudnya kalau kita tersalah buat dekat tempat lain. Macam contoh Kak Tim kata tadi, ni tak ada receipt kan, seal ni kan. So dia tak akan marah. Bahkan dia akan bagi recommendation. Sebab dia tahu kita mencuba yang terbaik. Cuma atas faktor-faktor kita baru belajar, kita baru start business, dia faham kan. So jadi dia tak di isu sangat. Yang penting macam Kak Tim cakap tadi, expenses tu yang kalau boleh ada. Macam even macam ni kan, Kak Tim bayar ni online Belfast ni, Kak Tim tak ada pun dokumen dia. Kenapa? Sebab dah bayar pun melalui transaction online. Maksudnya kita bayar daripada bank to bank. Kita tak guna cash, faham tak? Maknanya kalau kita guna cash, kita keluarkan duit tu cash atas personal kita, kita keluarkan cash dekat ATM. Dan mungkin benda tu perlukan supporting document. Tapi oleh sebab kita hantar, maknanya bank to bank, tak lalu kat tangan. So jadi benda tu tak ada big deal, no big issue. Sebab apa? Pihak bank, pihak auditor dia boleh tengok dekat bank tu betul masuk dekat account yang Belfast Moss tu. Macam tu. Sebab dalam statement ni memang dia tulis macam ni je. Tapi kalau dekat dalam statement bank yang betul-betul kita buka online tu, memang dia tulis nama mosque yang kita donate tu. So jadi dekat situ ada proof lagi. Okay, so jadi taklah besar sangat, melainkan benda-benda yang kita bayar dekat akaun sendiri ni, dia kena ada proper evidence lah. Dah lah banyak besar material ni, tu dekat €1,000 bayar akaun sendiri. Takut ambil-ambilan kan. Bukan isu masuk duit akaun sendiri tak boleh. Boleh, tapi kita kena perjelaskan sama ada dia ambilan ke ataupun bayaran untuk tujuan perniagaan. Okay, alright. So next adalah 30 Januari Wuhan Chinese. Ni adalah kita bayar je 30 Januari. Okay, yang ni 30 Januari 2020 Wuhan sambung tadi Chinese. Ini bayar dekat kedai Cina pakai debit card. Dia terus key in nama dia kan. €12.50. Okay, Kak Tim beli purchases. Okay, yang ni nampak tak Kak Tim tak ada. Mengapa tak ada PV? Boleh pula tak ada PV? Boleh. Sebab pertama, jumlah dia kecil, tak material. Kalau dia tengok pun dia macam tak berminat nak tanya ni bayar untuk siapa. And then yang kedua, jelas terang-terang dekat sini dah tulis lah nama kedai Cina tu, kedai Asian Market tu. So dia tahulah yang ini adalah purchase. Sebab kita nak buat keropok leko apa kan, nak buat benda-benda yang kita buat ni, bahulu pula, alamak, apa nama tu, tahu bergedil. Yang ni satu lagi sebenarnya Kak Tim ada jual tahu bergedil. Okay, yang ni satu lagi Kak Tim jual paste. Okay, alright. Okay, sekejap, yang ni warna hitam lah. Kenapa warna merah? Okay, good. So yang ni kita beli. Alright, tapi kita jangan terus buat dekat situ. Kita buat dekat bank dulu. So dia duit keluar €12.50. So positif dia di mana? Dia di sini. Dekat sini. Okay, alright. Purchase lah. Sebab apa? Memang beli pun. Okay, kita beli. And then 10 Februari. Okay, terpulang. Okay, yang ni habis dah bulan Januari.
Korang terpulang, korang nak buat satu-satu ke, korang nak buat sekali jalan ke. Kalau cakap tinggal suka sekali jalan je. Tapi setiap kali habis ni, apa nama ni? Okey, apa nama? Habis apa nama ni? Habis bulan habis bulan lah senang cakap. Okey, yang ni Kak Tim suka buat macam ni. Tutup dia, nampaklah dia habis kat situ Januari. So you all boleh buat benda yang sama, okey? Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh, suka hatilah. Yang penting cantikkan korang punya account tu, okey? So Kak Tim tutup, okey. So nampaklah transaction Januari sampai situ. Okey, sebelum kita pergi ke bulan seterusnya, make sure you all check dulu. Apa kat mana check? Okey, pertama check kat bank. Total bank kita sekarang adalah 112 euro pun 16 sen. Betul tak? Sama tak? Sampai kat Wuhan tadi kan? Kalau kita garis dekat bank statement kita kan, kita garis kat sini kan. Januari dah habis. Lepas tu ni Februari pula. So betul, baki balance kita adalah 112 euro 16 sen. Sama dekat sini, 112 euro 16 sen. Okey, tepat. And then kat mana lagi nak kena check? Yang nombor 2 ialah profit and loss and balance sheet kat sini. Okay, bank 112.16. Okay, fine. And then oh my god. Yang kedua kita nak tengok yang ni kita nak tengok dia. Okay, korang boleh ikut sama Pergi dekat total asset ni. Okay, lepas tu minus dekat total equities and liabilities ni. Okay, tengok nampak tak sama. Dia sepatutnya jadi kosong. Okay, tak sama. Kenapa? Memang Kak Tim dah tahu dah tak sama. Kenapa? Sebab ingat tak kita ada buat penambahan tadi? Kita ada tambah kolum kan? Kolum. Kita tambah mana tadi? Dekat sini kan? Bank charges dengan charity donation ni kan? Website ni pakai yang lama kan? Cuba tengok. Dekat atas ni dekat profit and loss ni mana tadi? Okay, rental, salary, packaging, printing, website, leave it blank kan? Lepas tu tambah kat sini. Insert. Okay, you all tambah juga Tambah juga website ni pergi. Macam nak tambah? Sekejap ulang balik. Macam nak tambah? Mula-mula drag kat sini 2 ni. Lepas tu right click and then tekan insert. And then dia akan dapat 2 rows. 2 rows penambahan. And then korang pergi dekat sini, tekan plus. Okay, plus. Okay, lepas tu pergi kat spreadsheet. Lepas tu pergi tadi lepas ni website kan, charity and donation. And then tekan enter. Okay, sama juga kat sini, tekan plus. Okay, kat sini tekan plus, pergi kat spreadsheet, charity and donation, ambil total paling bawah sekali ni. Okay, and then tekan enter. Alright, satu lagi kat sini sama juga, tekan plus. Lepas tu pergi cursor ni, terus pergi kat spreadsheet, tekan klik, and then pergi kat bank charges, enter, settle. Okay, yang ni sama juga, tekan plus, pergi kat spreadsheet, bank charges, dekat total bawah dia, enter. So dah dapat dah. Okay, alright, so dah settle Okay, kat sini sekejap nak masuk, nak take break sekejap Okay, kita tengok kat sini ada baki 12 euro ni kan, which is kat sini adalah daripada purchases yang kita beli something kan, bahan untuk kita buat kita punya jualan lah. Okay, yang ni sekejap yang ni buat, tolong betulkan balik ini adalah positif sekejap sebab add kan, add, yang ni pun add. Okay, so dia punya kurang dia adalah dekat stock. Okay, kenapa ada perbezaan dia? Sebab tadi kita buat pembelian kan, bila kita beli, maknanya kita tak guna lagi barang tu kan, so maksudnya dia masih ada baki dekat stock. Maknanya kita beli stock lah, something kan, kita beli tahu bergedil tu, buat stock simpan dulu, tapi kita tak jual lagi, kita tak guna lagi, tak masak apa lagi. Okay, so that's dia punya ni lah. Okay, so untuk next transaction sampai Februari tak banyak pun. Sekejap mana dia, 10 Februari
10 Februari. Ni. Nampak. Tahu bergedil 10. Masuk kat bank tu 10 bank. Beli tahu bergedil kan. Okey, betul tak? Okey, 10 and then 34 Kia. Tarikh yang sama. Kia 34 bank dulu. Okey, lepas tu tengok jap. Mana tadi? Ni kan. Okey. 36. Oh, tak ada orang lain. Hazika 36. Hari yang sama. 36. Sekejap. Ni dia beli benda lain. Ni dia beli lekor-lekor je Okey. 36. Alright, ni 12 Februari Idayu. Berapa tadi? 54 euro. 54. Sekejap 54 euro. Okey. Mana tadi? Bank? Jauh juga bank ni. 54 euro. And then next adalah okey, yang ni 12 Februari juga. 12 Februari. Okey, 40 euro. 12 Februari. Sum up ni adalah kedai si apa nama tu, si Tony. Sum up tu adalah kedai si Tony je kedai Tony. Tulislah kedai Tony tu apa nama? Divine Store apa nama kedai dia tu. Minus 40. Minus 40 tadi. Pula pandai tulis ni. Sini. Minus 40. And dia pergi balik dekat purchases 40. And then transfer wise 042 20. Okay, transfer wise 30.14. Tarikh yang sama. Transfer wise sekejap, apa PV dia tadi? PV 041 42 41 42 sekejap, berapa? 042.20 /20 bayar sebanyak 30 euro point 14 sen. Okey, yang ni kat tim bayar apa nama ni? Apa nama tadi? Aku dah jawab apa tuanku. Sekejap. Mana filing tu? Ni. Ambil jap filing ni, jap. PV 04220. Tengok jap apa dia bayar. Content. Bayar dekat dealer copywriting. Copywriting. Dealer copywriting ni dia buat content copywriting lah untuk marketing. So tolak tadi apa tadi? 30.14. 30.14. Okey, kategori apa kat sini? Cari nak tambah yang baru pun boleh, nak guna yang ada pun boleh. Yang ni tak pakai lagi kan? Okey, guna kat sini dulu lah.
Tukar marketing. Okey. 30.14. Okey. Sebab apa? Kalau tambah apa tu line baru, nanti korang kena adjust dekat profit and loss kan. Dekat apa Allah kat sini kena adjust pula kat sini tambah. So jadi kita make full use apa yang kosong kat bawah ni kita guna dulu. Okey. Alright, so 12/2 dan lagi 30. Okey, ni dan ni apa ni? Lepas tu 13 hari bulan 2. Allah. 13 hari bulan 2. Ni 13 hari bulan 2 sum up. Ni apa benda ni, bayar dekat si Tony ni 12 euro ni. Dia penambahan dah tu. Okay, sum up ni adalah kedai Tony tu lah. Si Tony ada Divine Divine Store. Bayar something 12 euro. Sekejap, jangan tak kat sini kena always dekat bank dulu tolak 12. Unless kalau tahu apa ni kat sini tu positif ke negatif. Okay, so jadi tolak dekat bank, so masuk dekat purchases lah. Alright, and then Levi's mana tadi? Okay, 13-18 hari bulan bayar 50 18/2. Sebulan sekali lah bayar salary kan. Kenapa dia tak tulis Okey, kat sini tolak bank berapa tadi? 50. Okey. Yang ni sama macam tadi juga, 21 bulan 2. Setiap bulan ada charges tu. 21 bulan charges ataupun bank charges ke apa ke. Sekejap tolak berapa? Sekejap 0.19 campur 9.56 9.75. Tolak 9.75 Okey, lepas tu next tarikh adalah okey, ni 26 hari bulan 2. Apa dia? Amazon. Beli something ni. Sekejap Amazon je tulis je lah Amazon dulu. Sekejap, wait. Tengok dulu file tengok sekejap. Oh ya, PV 043.2 PV 043/20. Okey, ini tak masukkanlah dekat situ, tapi kat sini ada simpan file dia. Okey, kat sini dia tulis beli apa ni? Okey, beli apa? Vacuum. Ni bagi plastik Sekejap. Contains one more that you have marked. DPD. Mana dia? Purchasing vacuum food. Okey, ini packaging lah. Okey, purchasing vacuum. Packaging. Kita beli kat Amazon je. Okay, so yang ni packaging kategori dia. Sekejap berapa tadi jumlah dia? 56.13. 56.13 apa?
Check balik dekat file, takut salah. Sekejap mana tadi? 56.13 tolak 56.13. Kat sini packaging 56.13. Okay. Okay, good. And then next adalah 2 March. Okay, dah habis dah tadi Sekejap dah tutup lagi. Tutup lagi. Okay, kopi pun boleh. Alamak, tak payah kopi pun tak apa, buat macam ni je. Oops. Kenapa buat macam ni? Senang kita nak tengok. Kalau kita ada buat silap, kita boleh rujuk balik bulan, ikut bulan. So jadi kita tak pening lah mata kita. Okay. Oops, nipis sangat. Ini untuk cantik je lah, tak kisah lah, tak buat pun tak apa. Okay, sekejap berapa bulan tadi? 2 hari bulan 3. Okay, 02 bulan 3 2020. Lama. Okay, berapa tadi dia beli? 170 euro Good. Pada pandai je tulis kat sini. Always tolak dekat sini lu, tambah kat sini 170. And then baru pergi dekat sini minus 170. Okay. And then next adalah 6 March. Berapa? 20. Masuk account bank 20, sale minus 20. Okay. And then next adalah 16 March. Berapa? 34. Minus 34 euro. Okay, good. Mana tadi? Habis dah. Last kali. Okay, nak 18 March. 18 March. Minus 50. Salary 50. Lepas 18. 23 March. Bayar lagi depan. Chargers. Okay, chargers. Berapa? 8.85 campur 0.18. 9.03. 9.03. 9.03. Tolak 9.03. Campur dekat mana? Charges. Okay. Done. Alright, cuba tengok dekat. Okay, dah habis kan? Sekejap Okay, 213.11. Betul tak? Check dekat bank. 213.11. Okay, so betul. Okay, so dah settle sampai bulan 3 habis. Right, semak dekat tempat sama yang tadi. Sini juga 213. Okay, mana ikan bank? 213.1. Betul. And then dekat balance kat sini, semak dekat sini ada tak? Ada penambahan? Okay, tak ada rasanya. Sekejap mana? Tu tak check. Okay, ingat tak tadi kita ada buat pembelian kan? Okay, kita tengok tadi macam mana ni. Mana tadi? Pembelian. Tengok kat sini pula. Tengok kat sini purchasing berapa? Mana tadi? Purchasing 64.5. Total termasuk dengan 12 euro tadi kan. So 64.5. Sekejap 64.5.
Okay, nampak tak? Kosong dah. Okay, kenapa dia jadi stok ni? Okay, sebab ini adalah stok baki. Tengok ni. Setiap kali pembelian, okay, tengok ini mula kita add opening stock. Lepas tu pembelian penambahan. Lepas tu adalah kalau ada charge carry inwards ke apa. Lepas tu kita tolak stok akhir. Okay, so yang ni dapat kat sini. So yang ni tolak sini, dapat gross profit kan. So jadi stok ni stok baki. Stok baki memang sentiasa ada. Okay, sebenarnya dia dah tak ada stok dah. Okay, nanti Kak Tim akan, untuk next tutorial Kak Tim akan buat macam mana nak buat journal untuk hilangkan stok ni. Bukan hilangkan, maksudnya journal ni adalah macam debit credit juga kita buat, tapi kita clearkan stok ni supaya takkanlah nampak stok ni asset kita forever je ada, walhal barang tu kita dah guna pun, dah masak, dah jual dah. Okay, so untuk next, so sekarang ni yang basically-nya yang penting kita dah siapkan transaction based on bank statement. Okay, this is a keping bank statement tetapi berjalan daripada Januari sampai March sebab Kak Tim punya business tak banyak. Okay, alright. Then kalau untuk you all first time, okay, contohnya macam ada siapa yang tanya Kak Tim, dia buka bisnes daripada tahun 2018. Okay, tapi receipt entah ke mana, ataupun mungkin ada, entah ada tak ada, ataupun macam itulah, dah pening lah. So macam mana nak buat? Okay, tak apa, 2018 tu tak lama, so boleh buat start balik semula. Start balik je dengan account bank. Ambil yang paling balance ni kosong kat sini Okay, ambil yang kosong, kita start buat satu macam ni. Okay, ingat payment ini semua semua sale, kecuali yang bukan sale lah. Macam korang masuk sebab nak tambahkan dana, macam duit account bank dah tiba ciput je 48 euro, tiba-tiba alamak tak cukup ni, habislah nak kena bayar whatever bill ke. So korang tambah account duit poket korang sendiri, masuk kat situ ATM. So dan itu adalah tambahan dana korang, so korang kena letakkan dia sebagai penambahan modal. Okay, itu kalau ingat lah. Kalau tak ingat, cuba try ingat lah. Usually kalau kita masukkan account kita, kita tahu kita masuk macam mana. Kadang kita masuk melalui transaction kan, maksudnya bank to bank kan. Kadang kita masuk melalui ATM. So you all tahu macam mana cara you all masuk tu. So jadi you all boleh tengok dan ingat balik. Okay, try buat. And then maksudnya belah kredit ni belah kredit, belah ini payment belah ini semuanya masuk kat dalam sale lah. Kan kita anggap sale. So yang kat luar ni je, yang bayar ni je yang kena tengok pembayaran dia apa. Dan cuba buat based on agak ada anggaran lah. Sebab mostly macam rental kita tahu, macam contoh salary ni kan, you all boleh nampak pattern Nur Fariha ni dapat salary 50 euro setiap bulan. Nampak tak? Sebulan sekali, nampak tak? Ini Januari 50, Februari 50, ni 50. So dia akan nampak dia punya pattern. Okay, maybe macam packaging apa semua ni tak nampak pattern lah. Okay, rental usually pun kita boleh nampak pattern juga. Okay, tapi sebab ni buat bisnes kat rumah, selalu tak ada rental lah. Tapi Kak Tim tetap juga charge rental. Nanti ujung tahun nanti Kak Tim akan charge macam sebulan 100 macam tu, 100 euro. Tapi tak charge setiap bulan. So setahun sekali je masuk ke akaun, lamsam berdebuk akaun dekat akaun personal Kak Tim charge dia sebagai rental untuk one whole year, macam tu. So itu macam-macam lah, maknanya you all tahulah. So kenapa okay, kenapa nak masukkan juga rental walaupun dah duduk rumah sendiri kan? Tak, sebenarnya kita macam Kak Ti cakap lah tadi, kita bukannya berniaga satu benda, kita nak tengok sale kita, keuntungan kita, happy lah. Tapi pada masa sama kita nak betul-betul accurate, kita nak betul-betul kira kita punya sale tu betul ke, macam mana nak cakap untung dan rugi tu berasas ke tidak. Awal-awal kita duduk kat rumah, tapi kita tak pernah charge kita punya bil api, bil air, bil telefon, bil apa lagi, bil internet, padahal kita pakai juga untuk bisnes. Faham ke? Dan kita bayar pula dari akaun kita. Tapi kalau kita ambil duit daripada akaun bisnes, dah kira ambilan. So might as well you charge, you make a portion untuk charge dalam tempoh setahun. You buat some charging tu based on agak-agak lah, janganlah charge over sangat kan. Macam
Kalau bulanan kita sewa rumah 700, korang jalan 100 sebulan daripada yang base untuk apa dipanggil apa, sewa barang-barang, mesin letak satu tempat, longgokkan barang dah storage lagi, kira satu bilik tu kan, dah kira business punya tempat. Macam tu lah lebih kurang. So macam korang ada jual tudung online, ada satu bilik khusus untuk tudung punya almari semua, dah beli, dah taruh simpan dekat situ. Anggaplah satu bilik tudung tu adalah bilik sewa kita, sewa perniagaan kita yang belum proper lagi dekat apa tu, premis sebenar. So jadi kita letak anggaran dalam RM100 ke sebulan gitulah, atau RM50. Tengoklah berkadaran lah dengan sewa you all tu. Okay, tu contoh. And then bil air pun sama juga berkadaran. So tak nak lah bulat-bulat. Okay, bulanan bil api bayar 500 charge dekat bank, dekat akaun perniagaan kita. Itu nanti auditor bertanya kenapa bayar semua macam tu kan. Macam tak berbaloi pula. Nanti dia, kalau dia tak tanya kita pun, dia akan buat penolakan sendiri. Tak percaya, try lah charge penuh, and then dia akan buat penolakan sendiri. Okay, alright. So then rasanya setakat ini saja, dah habis dah. You all dah belajar dah kan macam mana nak key in data. Mula-mula kita start pertama kali masa nak buat perniagaan, buat transaction, ambil lah bank statement dulu. Dah settle bank statement, kita pun happy, bank pun dah sama, kita pun gembira, kita rasa macam betul lah, aku dah buat pandai lah account ni, macam tu kan. Baru kita buat yang susah sikit lepas ni. Kat mana yang susah tu, taklah susah mana pun, cash. Nampak tak, cash ni ada €46 kan. Nanti kita akan buat next. Okay, tunggu next tutorial, iaitu yang ke-7. Kak Tim nak reveal apa pula. Okay, alright, see you soon insyaAllah. All the best, good luck semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Happy New Year. Okay, bye.